Assalamualaikum. Hai, selamat malam kawan-kawan. Hai Dania, Ferry, hai. Hai kepada yang baru join dalam live Bang Bali. Lama dah Bang Bali tak buat live. So malam ni Bang Bali nak kongsikanlah beberapa pengalaman Bang Bali semenjak tahun 2009. Bang Bali terjebak dalam perniagaan, bermula dengan bekerja, lepas tu berniaga, lepas tu jatuh, lepas tu bekerja semula, lepas tu berniaga lagi. So malam ni nak kongsikanlah pengalaman saja, tak ada cerita lain. Okay, so nak tanya juga, you all buat apa malam ni? Buat apa? Sambil-sambil kita dengar lagu, so boleh dengarlah cerita saya lah. Hai, selamat malam. Nampak tak? Nampak tak? Cerita join. Hai. Hai, welcome. Okay, Bang Ali nak teruskan kepada perkongsian Bang Ali. Okay, untuk pengetahuan you all, Bang Ali sekarang berusia 38 tahun. Okay, pada tahun 2005 Bang Ali habis study. Alhamdulillah, 2005 habis study. So pada bulan Jun tahun 2005 saya habis study dan tak sabar-sabar saya nak mohon kerja sebab waktu tu kita lahir dalam keluarga yang susah. So tak sabar-sabar nak mohon kerja. So alhamdulillah pada bulan 12 tahun 2005 tu saya ditawarkan menjadi anggota bomba dan saya training di Terengganu dan juga Shah Alam Seksyen 15. So selama 6 bulan saya training bomba di Shah Alam dan saya tamat latihan di Wakaf Tapai Terengganu dan saya terus berkhidmat sebagai anggota bomba. Pada mulanya saya sangat syok lah, sangat syok bekerja dan maklumlah umur waktu tu baru 20 berapa 21 tahun, 23 tahun macam tu lah saya dapat kerja. Dan balai pertama saya dapat berkhidmat lah Balai Bomba Serian. So waktu tu sangat syok lah, sangat bangga. Waktu tu saya mohon kerja guna sijil PMR saja. Dengan basic gaji pun baru RM500. Hai, baru masuk. Terima kasih join. Saya just nak kongsi pengalaman saya. Okay, bagaimana saya bekerja, lepas tu saya berniaga dan saya berjaya dalam perniagaan saya dan saya jatuh semula dan hari ini saya mulakan balik perniagaan. Okay. So habis dia saya training, saya dapat balai serian selama 6 minggu lah. Saya berkhidmat di balai serian, attachment kat situ dan lepas tu saya di transfer ke balai Bintulu. So berkhidmat selama 2 tahun dan lepas tu saya berumah tangga dan saya pindah ke Balai Bomba Sungai Merah Sibu. So apa yang berlaku waktu saya kerja tahun 2006 gaji saya high end. Saya punya gaji lebih kurang dalam 1000 lebih sikit saja, tak sampai pun 1500, 1400. So maklumlah baru bekerja, bila kita baru bekerja, kita bagi yang masih bujang dia akan beli kereta. Lepas tu beli kereta, lepas tu dia nak modify kereta, lepas tu dia buat pinjaman bank, pinjaman duit dekat bank. So senang cerita lah, 1400 tolak pinjaman kereta, tolak dengan personal loan, tolak insurans. So gaji saya tinggal waktu tu lebih kurang 600 ke 700 macam tu saja. Belum lagi tolak dengan hantar ke kampung bagi mak ayah waktu tu kan. So saya jadi macam tak best lah kalau gaji balance tinggal 600 700. So saya pun mula mencari peluang. Pada tahun 2006 tu saya mula mencari peluang. Saya dekat Bintulu satu bandar yang besar tetapi taraf kehidupan dia agak tinggi. Pada tahun 2006 tu saya maklumlah kerja bomba kan. Kerja taklah 24 jam. 8 jam kerja, 8 jam shift saya, kerja siang, kerja malam, off. Siang malam off. Macam tu lah. Waktu off tu saya gunakan untuk mencari part time. Antara part time yang saya buat di Bintulu waktu tu adalah saya suka ikut orang ke laut.
Saya suka ikut orang ke laut dan mencari apa? Cari tangkap ikan lah, tangkap ikan lepas tu jual dekat Tanjung Batu. Tapi tak cukup dengan tu, saya juga menjadi prebet. Tahu tak prebet? Prebet ni macam van sapu lah, van tambang. So saya gunakan kereta saya waktu tu, kereta kancil. Saya jadi prebet, saya angkut penumpang macam Grab, macam sekarang lah, macam Grab car, macam Maxi, macam tu lah. Tapi waktu tu tak ada sistem macam tu lah. Saya gunakan kereta saya untuk angkat penumpang, dapatlah sedikit duit lebih lah. Sambil tu juga saya juga part time di kedai makan. Saya kerja part time di sebuah kedai makan di Bintulu, Putri Corner waktu tu. Dapatlah makan free. So untuk antara pengalaman saya. Tapi dia jadi lebih teruk apabila saya dah berumah tangga. Saya tahun 2007 saya kahwin. Saya buat pinjaman bank. Saya kahwin kan. Kahwin mana ada duit. Kerja baru 2 tahun. Mana ada cash. So pinjam bank lagi. Pinjam bank sampai kan ada kawan beli lah. Oi, kau kahwin pinjam duit bank ah? Ya, pinjam duit bank. Mana ada cash. Kerja baru 2006, 2005, 2006, 2007 saya kahwin. Baru 2 tahun kerja. Mana nak simpan duit. Betul tak? So, bila tak dapat simpan duit, pinjam bank lah. Bank rakyat kan ada. So, pinjam bank rakyat. Sampaikan kawan saya beli, kau pinjam bank rakyat untuk kahwin. Nanti kau tak bayar tu, mesti kau kena tarik bank tak? So, sampai macam tu sekali. Saya lantak lah dia nak cakap apa. Dan selepas saya kahwin tu, saya punya tanggungjawab lagi besar. So, gaji pun tak besar. Kenaikan setahun pun dalam 90 ringgit macam tu sahaja. Kenaikan tahunan sebagai penjawat awam. So, tak mengapa. Saya buat part time, saya jual seluar baby. Lepas tu saya jual reload. Lepas tu saya tolong macam-macam lah. Saya buat macam-macam kerja asalkan saya dapat pendapatan tambahan. Dan sampai satu masa tu, pada tahun 2000, kalau tak silap saya, tahun 2009, saya menyertai sebuah perniagaan lah, berkonsepkan multi-level waktu tu, multi-level marketing. So, saya join multi-level tu tak lama. Saya join pada bulan, saya join dalam bulan 7 macam tu, 7 2009. Dan pada bulan September 2009, saya dah resign. So, perniagaan tu agak okey lah. Waktu tu sangat-sangat meletup-letup. So, saya senang buat duit. Dan saya buat perniagaan tu selama 8 tahun. Alhamdulillah, dalam masa 8 tahun tu, saya mendapat banyak lah dari segi pendapatan pun. Alhamdulillah. Dan saya resign, saya merantau, saya travel ke seluruh Malaysia waktu tu. Sangat seronok lah. Tapi, betul kata orang, bila kita berniaga, kita kena tengok peredaran zaman, kita tengok trend, kita kena tengok apa yang berlaku di sekeliling kita, apa teknologi, apa cara orang buat pemasaran. So waktu tu saya tak belajar. Saya buat sampaikan saya ketinggalan. Saya tidak mempelajari ilmu-ilmu baru dan akhirnya perniagaan saya tu pun lingkup dan waktu tu dah tak ada kerja. Saya dah buat perniagaan full time, tak ada kerja. So sangat sedih lah. Waktu tu saya dah beli rumah, saya dah ada kereta, beberapa biji, saya ada 3 biji kereta, lepas tu saya ada rumah. Dan akhirnya saya jual saya punya rumah, saya jual saya punya kereta mewah dan saya memulakan hidup baru. Macam mana saya mulakan hidup baru? Saya berniaga di pasar malam. Saya tak malu. Asalkan dapat duit, asalkan halal, saya buat. Itu yang berlaku dengan saya tahun 2010, 2011 sehinggalah 2018 macam tu lah saya all out berniaga. Dan so sehingga kan bila saya jatuh tu, saya tak terfikir lagi nak buat multi level. Saya tak nak lagi terlibat dengan multi level marketing sebab bagi saya waktu tu multi level marketing telah menghancurkan hidup saya, telah memusnahkan kehidupan saya. Sebab dulu saya kerja government, lepas tu saya resign, lepas tu saya ada harta, lepas tu saya terpaksa jual kerana hutang keliling pinggang waktu tu kan. So agak down lah, saya down. Sehinggalah satu malam tu, pada satu malam saya duduk seorang diri. Waktu tu wife saya dah tidur, saya duduk seorang diri. Waktu tu saya tak ada pendapatan langsung, saya punya perniagaan dah jatuh, saya tak ada pendapatan. So hutang masih banyak lagi. Saya duduk lah malam pukul 2-3 pagi macam tu. Saya duduk, saya cuba cari apa jalan yang boleh bantu saya untuk bangkit semula. Sekurang-kurangnya saya boleh
bagi anak isteri saya makan waktu tu. Benda tu berlaku dekat Kuching lah. Saya dekat Kuching. Saya waktu tu sewa rumah dah. Rumah saya dah jual. Saya sewa rumah dekat Kuching. So, saya duduk seorang diri. Saya duduk seorang diri waktu tu pagi, dan saya buka website cari kerja. Saya mula nak cari kerja balik sebab waktu tu saya memang tak ada income. Ada pun income jualan sikit-sikit saja tak membantulah, sebab dia punya komitmen saya lebih besar daripada pendapatan saya waktu tu. So saya apply lah kerja government. Saya apply balik, alhamdulillah. Dalam masa 3 bulan lepas tu saya dipanggil bekerja. Saya dipanggil bekerja. Saya berjaya dalam interview lah. Saya training balik, kerja dengan government balik. So apabila saya kerja dalam government balik, saya punya mindset ni, saya masih berminat dalam perniagaan, tapi saya tak nak involve dalam multi-level marketing lagi. Sebab multi-level marketing waktu tu telah menghancurkan kehidupan saya. Mungkin bukan kerana syarikat tu, mungkin kerana kesilapan diri sendiri, tidak pandai menguruskan kewangan. Okay, saya punya pendapatan waktu tu bukan tak ada. Saya punya pernah sampai 1 tahun saya punya sales cecah sampai 10 juta. Dengan grup sale saya sampai 10 juta. Dan pendapatan bulanan ada yang sampai 20,000, pernah sehingga 42,000 sebulan. So alhamdulillah pendapatan sangat okey. Tetapi saya tidak belajar ilmu pengurusan kewangan. So bila tidak belajar benda tu, saya dapat duit belanja. So tidak ada simpanan. Bila tak ada simpanan, apabila berlaku keadaan yang memerlukan perniagaan anda untuk bertahan, anda tidak dapat bertahan dan akhirnya jatuh. Itu yang berlaku dengan saya. So saya kerja balik lah. Bila saya kerja, dalam masa setahun tu saya kerja, tahun 2018 saya bekerja. Tahun 2018 tu saya macam blur lah. Otak saya masih nak berniaga. Tapi saya waktu tu dah bekerja. Saya di persimpangan. Sampai kan waktu saya dapat offer kerja tu, saya tak nak pergi tau. Saya tak nak pergi, tapi atas nasihat daripada ahli keluarga, disuruh saya pergi dulu kerja macam biasa. Kalau ada rezeki nanti, buat perniagaan balik lah. Macam tu lah nasihat macam tu. So, alhamdulillah saya kerja dulu. Tetapi, apa yang berlaku dengan saya sekarang? Walaupun waktu tu, saya dah letak dalam hati saya tak nak lagi terlibat dalam multi-level. Saya tak nak lagi terlibat dengan perniagaan yang berkonsepkan ejen ke, apa-apa ke. Saya tak nak. Sebab bagi saya dah gagal. Saya dah gagal dalam perniagaan berkonsepkan macam tu. Saya plan kalau saya ada duit pun, saya plan nak buka kedai makan, saya nak buka kedai car wash, saya nak buka kedai baju, macam tu lah. Saya tak nak lagi terlibat dengan perniagaan yang berkonsepkan network marketing. Saya dah pangkah lah. Tetapi perkara yang berlaku tahun lepas telah mengubah kehidupan saya. Telah mengubah cara saya berfikir. Okey, walaupun satu ketika saya menolak perniagaan network marketing, tapi tahun lepas apa berlaku dengan saya? Saya diuji dengan sangat dahsyat pada tahun lepas. Okey. Saya masih bekerja. Saya sebagai seorang penjual awam, saya masih bekerja lagi, tapi saya banyak part time lah. Saya ada berniaga di pasar malam. Pasar malam saya tu, saya bermula pada tahun 2016. Saya berniaga di pasar malam. Saya jual minuman. Okay. Tetapi semenjak COVID datang pada tahun 2019, hujung 2019, 2020, 2021, saya punya perniagaan memang tak boleh jalan. Saya punya perniagaan minuman di pasar malam ditutup. Okay. Saya punya ada kios lah, beberapa tempat kios. Saya dulu ada 20 kios berniaga air, tapi oleh kerana COVID, oleh kerana perniagaan tak boleh buka, okay, so perniagaan saya pun lingkup. Itu menyebabkan saya tu duduk kali kedua. Dulu saya buat network marketing, saya berjaya, lepas tu saya gagal balik. Lepas tu saya buka perniagaan di pasar malam, saya jual minuman, okay, kerana COVID, saya jatuh balik. Dan pada tahun lepas, pada bulan 9 tahun lepas, okay, saya dan keluarga saya diuji dengan sangat dahsyat. Waktu tu saya dan 7 orang ahli keluarga saya dijangkiti COVID-19. Saya dan 7 orang ahli keluarga saya dijangkiti COVID-19, termasuk arwah ayah saya. Okay, arwah ayah saya dimasukkan ke hospital selama 19 hari. Okay,
So cerita dia macam ni. Saya oleh kerana saya dah bekerja, alhamdulillah lah saya ada gaji. So waktu tu saya dapat sedikit simpanan. Lepas tu saya buat pinjaman sikit dekat bank. So saya belilah satu bidang tanah di Semarahan lah. Saya beli tanah dan saya plan nak buat rumah. Saya nak plan buat rumah saya sendiri. Saya tak nak beli perumahan. Sebab saya pernah beli perumahan. Tapi kali ni saya kebetulan ada kawan jual tanah dekat tidak jauh daripada masjid. Saya plan nak buat rumah kat situ lah. So bila kita nak buat rumah, mesti kita nak minta merujuk kepada ahli keluarga lah, terutama ayah lah. Pada minggu tu saya selalu call bapak. Saya selalu call bapak saya call dia, "Pak, bila nak datang Semarahan? Pak, bila nak datang Semarahan?" So dia berkata, "Okey lah, selepas ayah harvest pokok sawit." Bapak saya dan mak saya dia ada tanam pokok sawit lah. Dia sumber pendapatan dia sawit lah. Okay. Dia cakap selepas bapak dengan mak jual sawit nanti, datanglah ke Kuching. Okey lah. Saya tunggulah. Saya tunggu sebab saya waktu tu saya tak bayar lagi duit tanah tu. Saya baru plan nak beli. Dan saya kena tunggu bapak saya tengok dulu sesuai ke tak tempat tu untuk dijadikan rumah. Sesuai ke tak kawasan tu untuk saya bina rumah. So saya minta bapak saya datang ke Kuching, ke Semarahan. So dia datang lah. So bila datang tu pada hari Jumaat, kalau tak silap saya, pada hari Jumaat tu bapak saya datang. Saya masih kerja. Dan mak saya call. So bila mak saya call, "Bang, dia panggil saya Ujang lah. Dia panggil Ujang. Jang, bapak kau tak sihat. Dia tak sihat. Dekat mana sekarang?" "Dekat rumah kakak." "Okey. Hai, Waalaikumsalam tuan. Ni saya nak kongsikan sedikit lah pengalaman saya. Bagaimana saya dulu pernah bekerja, lepas tu saya berniaga, lepas tu saya resign bekerja, saya fokus pada perniagaan, lepas tu saya jatuh, lepas tu saya jumpa balik perniagaan yang bukan network marketing lah. Saya berniaga di pasar malam, lepas tu saya reject network marketing, saya tolak multi level sebab saya pernah jatuh kerana multi level. So lepas tu macam mana saya jumpa balik? Saya nak cerita sejarah dia, macam mana saya nak jumpa peluang ni. Dia sangat macam ada sentimen yang mengingatkan saya dengan bagaimana saya bermula dalam perniagaan ni. Tarikh saya join perniagaan ni pun sehari sebelum ayah saya meninggal. Tu saya nak cerita kat sini lah. Hari Jumaat tu saya tanya mak saya, "Dekat mana anda berdua lah, mak saya dengan ayah saya?" "Dekat rumah kakak." Kebetulan waktu dia dari kampung tu nak pergi ke Kuching, saya punya anak buah lah, tumpang dia. Anak buah saya dapat kerja kilang dekat Kuching. Dia tumpang ayah saya. Lepas tu dia hantar ke Matang waktu tu. Saya hantar ke Matang. Tapi mak cakap, "Ayah kau tak sihat, dia diving pun dah tak larat." So dia minta abang ipar saya ikutlah hantar ke Matang. Lepas hantar ke Matang tu, saya tunggulah dekat rumah kakak saya. Tunggu dia datang. Bila ayah saya datang ke rumah, tengok dia sangat lemah. Dia kesejukan, dia menggigil. Lepas tu dia tak macam biasa. Dia baring, lepas tu dia tak nak makan. Saya risaulah, saya baru balik kerja. Saya tak balik rumah saya sendiri lagi. Saya masih kat rumah kakak saya. Rumah kakak saya dengan rumah saya tak jauh lah, lebih kurang dalam 3 km macam tu lah. Kawasan yang sama, masih dekat kawasan Semarahan. Dan waktu tu kan, bila dia datang ke rumah tu, saya suggest lah dengan mak saya, "Mak, jom kita bawa bapak pergi ke hospital." Sebab saya tengok keadaan dia sangat agak teruk lah. So dia setujulah. Lepas tu kita bawa pergi ke pusat jantung dekat Semarahan. So dengan keadaan saya tak mandi lagi, saya baru balik kerja, saya terus ke pusat jantung Semarahan, saya bawa bapak saya kat situ. Dan waktu tu untuk pengetahuan anda semua kan, varian Delta masih lagi mengganas. Varian Delta masih mengganas. So prosedur dekat mana-mana pun dia masih sangat ketat. So nak pergi hospital pun sebenarnya takut tau. Daripada kita tak kena, lepas tu sampai hospital kita kena jangkitan. So dan untuk pengetahuan anda juga, saya 2 hari lagi saya nak travelling tau. Saya nak dihantar oleh office saya untuk travelling. Dan saya pun ada buat swab test. Tapi result dia tak keluar lagi. Keesokan hari baru result saya keluar.
So saya pergilah ke pusat jantung malam tu, bawa bapak saya, dan tunggu lama jugalah tunggu dekat dekat di hospital tu, menunggu turn nak jumpa doktor. So apabila jumpa doktor tu, doktor tanyalah simptom-simptom dia. Dia panas. Lepas tu dia kena injection lah bagi untuk dia reda sekejap. Dan doktor tu suggest lah, esok hari you bawa bapak you pergi itulah, pergi ke waktu tu tempat swab test lah di MBKS. So dan keesokan hari tu, lepas malam tu kita bawa balik bapak lah, sebab dia dah bagi ubat. Okay, dia tidur. Keesokan hari tu, selepas saya balik kerja tu, dekat balik kerja lah, saya dengan kakak saya bawa bapak saya pergi ke KPJ waktu tu untuk buat pemeriksaan menyeluruh dan terus buat swab test. Bila keluar result dia, dia tak ada penyakit lain, dia tak ada apa-apa masalah kesihatan sangat, cuma dia disahkan positif COVID-19. So kita satu keluarga jadi macam terkejut tau. Kita tak ada pengalaman. Kita selalu tengok orang lah kena COVID, ada kena angkut oleh ambulan, kena angkut oleh bomba pergi ke pusat kuarantin. So kita tak ada pengalaman. So saya balik rumah, dan saya tak dibenarkan balik rumah saya sendiri. Saya terus stay rumah kakak saya sehingga result saya keluar. Tak lama lepas tu result saya pun keluar. So saya dengan ayah saya dah sah dijangkiti oleh COVID. Dan ahli keluarga saya lain, keesokan hari mereka akan buat swab test juga. Dan keesokan hari tu, bila keadaan bapa saya semakin teruk, saya bawa bapa saya ke hospital umum. Okey, waktu tu mak saya, abang ipar saya, kakak saya, anak buah saya semuanya pergi swab test. Okey, tak keluar result lagi lah. Saya pergi bawa bapa saya ke hospital, dan waktu tu di emergency hospital umum. Dan bila sampai ke pusat emergency tu, nurse tu dia ambil tekanan, cek lah dia punya oksigen, paras oksigen. Paras oksigen ayah saya menurun. Dia, kalau tak silap saya waktu tu 96% sahaja. So dia orang tak cakap, okey, dia orang cuba bagi tampung dulu dia punya oksigen yang kurang tu. Kalau tak okey juga, baru dia akan dimasukkan ke ward. Dan saya menunggu kat luar tu lah. Saya menunggu kat luar emergency tu. Saya tunggu dekat hospital tu. Tunggu sehingga ayah saya dimasukkan ke ward, baru saya boleh balik. Tahu tak? Waktu tu saya sangat-sangat lemah. Saya nak terbaring dekat luar hospital tu. Sampaikan doktor tu tanya, awak okey ke? Actually saya juga positif doktor. Okey, tak apa, you boleh jaga bapak you nantilah, sebab you sama-sama positif. Okey lah. Saya tunggu. Lepas tu dia masuk ke ward. Dan lepas tu saya balik rumah lah. Saya di kuarantin dekat rumah. Okey. So bila saya dah balik rumah tu, saya memang dah tak boleh, memang saya sangat lemah. 3 hari saya memang teruk. Okey. Dan hari kedua ayah saya di hospital, dia pihak hospital call lah, tanya, ayah awak ni mungkin akan dimasukkan ke ICU sebab keadaan dia sangat tidak lebih baik lah. Okey, dia tanya kita orang lah, tanya kita satu family. Last kita setujulah. Kita memang tak ada pengalaman, kita setuju masuk ke ICU. Tak lama lepas tu, doktor bercakap masuk ICU ni dia terpaksa ditidurkan. Kita pun tak ada pengalaman, kita okey saja. Apa yang nurse cakap, apa yang doktor cakap, kita okey je. Kita tak ada cakap tak okey, sebab kita tak ada pengalaman, okey saja asalkan ayah sembuh. So hari demi hari, keadaan ayah semakin merosot. Okey. Dan waktu tu saya pada hari ketiga saya dah mula batuk tau. Dan saya dibagi produk defense oleh mak mentua saya. Dan bila saya makan tu, keadaan saya semakin hari semakin pulih. Dan sehingga kan saya nak bagi produk tu kepada ayah saya di hospital. Tetapi malangnya, pihak hospital tak benarkan apa-apa produk di luar, makanan daripada luar dibagi kepada orang yang dah berada dalam ward ICU. So bila dah masuk ke ICU tu, tak boleh buat apa lah. Walaupun kita ada kawan doktor sekalipun, kita ada kawan nurse sekalipun, okay, kita tak boleh buat apa-apa. Saya tak boleh bagi produk defense tu. Tapi saya rasakan diri saya, bila saya makan defense tu, saya sembuh. Saya sangat cepat untuk recover. Tapi ayah saya, dia makin hari makin teruk sehingga kan doktor cakap, buah pinggang rosak lah, darah dia tak okey lah, paru dia teruk lah.
Okay, so sangat down. Saya waktu tu sangat down, walaupun saya mula sembuh tapi saya sangat down. Okay, uh, bila saya tengok produk Defend tu kat rumah kan, saya macam, kenapalah tak boleh bagi Defend ni kat ayah saya, kenapalah tak boleh bagi Defend ni kat ayah saya kan. Saya dah order dah, okay. Sebab saya tanya dengan mak mentua saya macam mana nak beli. Dia cakap okay tak apa, dia bagi dulu, nanti you beli. Okay, saya ambil, saya makan, tapi saya tak boleh bawa benda tu ke hospital. Itu yang menyedihkan saya. Okay, sebab isteri saya makan, mak saya makan, dia sembuh. Tapi ayah saya, oleh kerana dia dah masuk ICU tu, dia tak dapat nak makan Defend tu. Dia jadi macam frust lah, sangat frust. Okay, so berlalulah 19 hari, ayah saya dekat ward ICU dan dia pun meninggal dunia lah. Okay, tu betul saya cakap, tahun lepas adalah satu saat yang sangat menguji keimanan saya. Macam mana mak mentua boleh tahu pasal Defend? Mak mentua saya ni jenis yang, dia orang tua kan dah pencen. Dia suka tengok Facebook. Apa-apa orang jual, asalkan produk kesihatan, dia semua nak cuba. Okay. Sebab mak mentua saya ada masalah kesihatan juga, darah tinggi, dia ada macam-macam lah penyakit, 3 serangkai tu semua dia ada. Apa saja orang jual dekat media sosial tu, dia beli. Okay, tapi dia suruh anak dia beli. So, dia makan lah. Dia makan tu, dia okay. Dia kan waktu tu dah COVID dah mula rancak lah. So, dia apa-apa produk yang boleh cover dia beli, dia makan. Itu mak mentua saya. Dia bagilah dekat saya. Okay, dia bagi kat saya. Tapi dia waktu tu, dia bukan ahli lah. Saya rasa dia pengguna saja. Dia pengguna. Dan pada 3 bulan 10 saya daftar tau. Saya daftar pada 3 bulan 10 tahun 2021. Betul lah. 3 bulan 10 2021. Dan ayah saya meninggal pada 4 bulan 10. Maksudnya, saya senang ingat, hari saya join perniagaan SKV ini sehari sebelum ayah saya meninggal. Okay, sebelum tu saya makan produk yang mak mentua saya belilah. Okay, saya makan. Saya bukan join sendiri. Pada 3 bulan 10 tu baru saya register dan beli sendiri produk tu. Macam tu lah. Dan itulah, susah lah nak cakap. Benda dah berlaku. Kalau dulu saya tahu kan produk Defend ni awal-awal, bukan cakap tak percaya pada takdir. Okay. Kita mungkin, kalaulah awal sikit saya jumpa produk ni, mungkin saya dah boleh bagi mak ayah saya amalkan. Okay. Tapi tak apalah. Itu cerita lain dah. Okay. Nak cakap apa pun tak kena. Ayah saya pun dah meninggal. Tapi benda ni yang menyebabkan saya macam, aku dulu tak boleh selamatkan ayah aku. Tapi why not sekarang perniagaan yang produk dia banyak memberi manfaat macam ni, why not aku supply kepada orang lain. Aku bantu orang lain. Okay. Dan selain daripada bantu mereka untuk sihat, aku juga boleh bantu mereka untuk menambah pendapatan. Sebab dia sangat simple. Dia sangat easy lah. Bagi saya sangat easy. Asalkan anda berusaha dan ikut apa yang diajar lah. Kenapa saya cakap easy? Perniagaan ni, dia tak perlu modal you beratus ribu. Tak perlu modal you berpuluh ribu. Tak perlu pun 1,000. 500 pun tak perlu. 300 pun tak perlu. Hanya bermodalkan RM66. Senang cerita lah. RM70 lah. Lebih kurang RM70. You sudah ada satu perniagaan. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, produk dia dah lah banyak testimoni. Lepas tu sendiri makan, sendiri merasa dia punya kebaikan. So, situ saya fikir, aku jual je lah produk ni. Aku fokus kepada produk ni. So, waktu tu, sebelum saya join perniagaan ni, saya ragu-ragu saya nak sertai network marketing. Sebab saya pernah buat network marketing. Selama saya buat, saya involve dalam network marketing ni 8 tahun sehingga 9 tahun macam tu saya berniaga. Okay. Pernah merasai nikmat orang kaya lah. Kaya jugalah. Okay. Ada duit beratus ribu kan. Jumpa juta tu tak lagi lah. Ada income berpuluh ribu. Tapi mungkin kerana kesilapan sendiri dari segi pengurusan kewangan, trend perniagaan, kita tak belajar lagi macam tu, jatuh. Mungkin kerana tu lah. Okay. Tapi bila saya tengok SKV ni,
Apa yang menarik dia, saya tak perlu pun simpan stok. Okay. Orang order, saya boleh key in dalam website, HQ yang uruskan. Tugas saya cuma bantu network saya, kembangkan network saya, belajar ilmu produk, belajar ilmu marketing, belajar pengurusan kewangan, belajar menjadi seorang leader, belajar untuk buat live, belajar untuk promote diri sendiri, belajar untuk promote produk, belajar untuk promote team, belajar untuk dan itu saja yang saya perlu buat. Okay? Apa benda betul tuan buat masa buat MM lama? Apa benda betul? Apa benda betul tuan buat? Okay. Apa benda betul buat waktu MM lama kan? Yang paling penting adalah waktu tu saya tidak berhenti untuk rekrut. Sentiasa untuk mengembangkan sepunya network. Dan waktu tu saya dalam network marketing ni, saya dulu belajar satu benda yang sampai sekarang saya masih ingat lagi. Leader saya ajar, kalau you hebat, okay, you hambali yang hebat, dia cakap. You kena cari hambali yang kedua, hambali yang ketiga, hambali yang keempat. Dan lagi ramai yang macam you, lagi ramai yang hebat macam you akan maintain. Perniagaan you akan makin hari makin berkembang. Okay. Rekrut dengan road tour ataupun macam mana. Dulu kita buat perniagaan, dia agak konvensional lah. Multi-level marketing yang konvensional. Saya anggap macam tu lah. Sebab multi-level marketing dulu more kepada home party, more kepada tea party, invite orang untuk datang ke seminar. Lepas tu table talk. Lepas tu dia ada event-event dia kan. Setiap minggu ada event. Kalau tak ada event minggu tu, dia ada table talk every day lah. Kita ada center untuk kita berkumpul, untuk kita berkongsikan peluang ini. Dan kita sentiasa untuk invite orang untuk datang dengar kita punya peluang. Dari situ saya punya perniagaan berkembang. Daripada seorang jadi saya punya network dulu mencecah sehingga 2,000 orang lah, 2,000 orang sehingga ke seluruh Malaysia. Saya pada Perlis sampai ke Sabah, saya punya network lah. Sebab tu saya katakan, bila saya jatuh tu, saya sangat sakit. Bayangkan 2,000 network jatuh tak sampai, tutup saya dalam masa 6 bulan tu, pop, hilang. Bayangkan 2,000 orang, lepas 6 bulan tu, dia hilang, terus hilang. So, itu yang menyebabkan saya macam, oh, wow. Satu sebab dulu juga adalah mungkin kerana harga produk yang agak mahal. Kedua, kita tak belajar untuk gunakan media sosial. Kita dulu underground lah, maksudnya kita tak hebahkan dekat media sosial. Dekat media sosial kita just cerita macam hidup kita saja, tak ada nak share. Kita sangat berahsia, kita tak wawakan di media sosial. Rekrut dengan road tour atau macam mana? Yes, kita juga ada buat road tour. Tapi kita ada jadual lah. Kalau sebulan tu kita ada macam satu grand event. Lepas tu setiap minggu kita ada mini event. Contohlah setiap hari Ahad lah. Setiap hari Ahad kita ada grand event. Grand event setiap hari Ahad pada satu tarikh, iaitu di tengah-tengah bulan. Di tengah-tengah bulan tu kita buat satu event yang grand. Lepas tu di minggu-minggu lain tu, minggu pertama tu mungkin kita buat training. Lepas tu minggu kedua tu mungkin training. Minggu ketiga tu kita buat grand event. Selain tu kita akan buat home party, kita akan buat tea party, kita akan buat event-event untuk bertujuan untuk buat invitation lah. Itu yang kita buat. Tapi sekarang ni kalau kita buat macam tu mungkin still relevant. Tapi menggunakan network marketing, menggunakan media sosial sekarang, saya tengok lagi dahsyat dia punya impact. Lagi cepat dia punya grow. Tambahan lah, saya tengok di SKV, dia sangat memudahkan. Kita duduk mana-mana pun kita boleh buat registration. Event, siapa keluar bajet? Okay, event tu, dulu kita buat function, contohlah grand function. Kita akan open untuk let's say lah 1,000 pack ataupun biasa 500 pack. 500 pack tu setiap leader dia akan beli tiket awal untuk push dia. Contohlah satu tiket tu harga RM130 lah. RM130. Saya kira saya punya network, saya ada lebih kurang dalam leader saya lah. Contohlah 10 orang leader saya. Saya akan minta setiap leader saya tu beli at least 20 tiket ataupun 50 tiket seorang leader.
50 tiket ataupun 20 tiket seorang leader. Kalau 10 leader, saya dah 200 tiket. Okay. So, bila 200 tiket tu, kita akan bayar kepada management. Management yang akan uruskan, dia akan buat event. So, tiket tu termasuk makan minum lah, RM130 tu. Dan kita sendirilah keluar bajet. Flight tiket, hotel, sendiri yang anjurkan. Cuma ada management daripada company, dia akan arrange lah siapa speaker dia. Saya dulu pun speaker. Pengalaman saya paling best lah, saya nak share kat sini. Di Sabah. Waktu tu saya punya ranking agak tinggi lah. Kalau tengok kan 1, 2, 3. Ada Emperor 3, Prince. Saya ada 2 step lagi nak capai ke level paling tinggi dalam company tu. Saya dijemput untuk menjadi speaker di Kota Kinabalu. Waktu tu saya dengar lah pada network saya dekat sana, dia punya audience, dia punya peserta yang join dia punya event tu 1,000 orang, mencecah 1,000 orang. Kita ada 3 orang speaker. 3 orang speaker dan 3 orang speaker, satu dia punya MC. Tahu tak? Setiap speaker tu dia ada peranan dia masing-masing. MC biasalah dia akan jemput speaker tu. Speaker atas selamat mereka. Bukan, saya bukan uptrend. Bukan, lain. Saya menjadi speaker yang ketiga. Speaker ketiga ni biasa dia akan buat closing. Dia akan buat closing. Speaker pertama ni dia mau kepada open mind. Open mind orang yang datang tu supaya buka minda dia. Kalau minda dah terbuka, barulah dia dapat menerima apa peluang yang nak dikongsikan. So buka minda. Speaker kedua pula dia akan fokus kepada company, dia akan fokus kepada produk, dia akan fokus kepada marketing plan. Lepas tu dia akan fokus kepada dia punya sistem lah, sistem berniaga, macam mana dia start invitation, ilmu dia, kelas dia. Itu speaker kedua. Okay. So, hai Juwita, macam kenal. Okay, so sampai ke slot yang ketiga, speaker yang ketiga. Waktu tu saya adalah speaker yang ketiga di Kota Kinabalu. Waktu tu saya sangat syok lah. Waktu tu memang duit tengah banyak, kau. Kereta pun guna kereta mewah. Lepas tu saya sampai ke airport pun ada orang jemput. Dia lebih kurang macam YB dah waktu tu. Sampai ke Sabah, dia jemput. Dia ada tee up lah, dia tee up. Nak join business tu, modal tu berapa? Modal starting dulu lebih kurang dalam kalau member dia cuma dalam 130. Lepas tu kalau nak start beli produk tu lebih kurang dalam RM2,000 macam tu lah. RM2,000. Kalau dia nak beli RM10,000 pun boleh, dia nak beli RM30,000 pun boleh, dia nak beli RM50,000 pun boleh. Dia bergantung kepada modal masing-masing. Okay. Tapi kalau dia nak cepat, dia akan gunakan modal lebih besar lah sebab dia ada stok. Okay. So, bila sampai di KK tu, disebut nama, diperkenalkan. Dia ada ranking lah. Ranking dia disebut nama, ranking tu disebut nama, naik atas pentas, lampu ditutup, lampu buka tutup dengan muzik lagi, naik atas stage. Slot yang ketiga tu adalah slot yang paling penting. Sebab slot ketiga tu dia akan twist mind orang untuk join perniagaan tu. Dia akan twist daripada tak nak berniaga, dia jadi nak berniaga. Dia daripada dia macam motivator lah. Dia akan, company tu ada lesen MM. Yes, ada. Company tu masih wujud lagi sekarang. Company tu adalah international company. Okay, sebenarnya kalau saya nak jual produk tu lagi pun boleh. Dengan ranking yang dulu pun masih boleh lagi. Tapi saya dah tak nak buat lah. Sebab network saya pun dah tak ada. Dia dah hilang semua dah. Okay. So, company tu masih ada lagi. Sampai sekarang. Company tu dah berkembang sampai luar negara jugalah. Sampai ke China. Sampai ke Hong Kong. Sampai ke Taiwan. Sampai ke Indonesia. Tapi company tu company Malaysia. Alhamdulillah. Company tu memang sangat stable lah. Cuma produk dia agak mahal sikit. Okay. Tak nak cerita lah. Cuma saya company tu okay. Sendiri je lah. Tak nak buat lagi. Sebab kecewa sebab tak nak lagi involve, sebab saya tak nak lagi cara lama. Saya nak satu perniagaan multi level yang berkonsepkan baru, menggunakan media sosial macam ni lah. Sebab dulu saya balik rumah pun 2-3 pagi. Saya invite orang sampai 2-3 pagi kat kedai kopi. Dulu memang dahsyat. Sekarang bila umur saya dah sekitar 40 tahun, saya rasa macam lebih selesa macam ni. Ada orang nak order, nanti saya key in dekat laptop saya ni, produk tu sampai ke tangan orang tu. Lagi senang.
Saya tak nak lah nak susah-susah dulu pergi kedai kopi, jumlah tengok saya punya bisnes, jumlah tengok saya punya peluang ni sangat hebat lah. Saya dah tak nak buat macam tu lah. Okay, sekarang ni saya nak fokus satu perniagaan yang modal dia kecil, semua orang boleh buat. Produk dia pun bagus, produk harga dia pun berpatutan, dan untung dia pun sangat besar, dan dia pun adil. Umur 40 mau bisnes santai-santai. Yes, umur 40 mau nak bisnes santai-santai. Rambut pula pun dah botak, dah beruban. Tapi sebenarnya apa yang saya belajar dalam bisnes yang lepas tu, banyak benda yang boleh diguna pakai semula. Okay, banyak benda yang boleh digunakan semula. Cuma dia kena susun, mana satu boleh pakai, ambil, ya tak boleh pakai, jangan ambil. Benda yang saya ingat sampai sekarang, yang saya paling seronok dalam peniaga network marketing ni, adalah belajar mengenal manusia. Saya belajar mengenal manusia. Saya dulu kan, bila saya duduk dengan rakan-rakan ataupun stranger di kedai kopi, dalam masa tak sampai 5 minit, saya boleh kenal orang tu, dia punya karakter. Tak macam 40 umur. Tak macam 40. Dah berumur 40, cuma kepala botak, dah tak ada uban. Okay. So, yang menarik dulu, saya belajar tentang ilmu mengenal manusia. Iaitu, kalau saya boleh kongsi kat sini lah. Mungkin ada yang nak guna. Okay. Mungkin dulu kita guna jumpa orang depan-depan. Tapi dekat sini, saya biasa gunakan bila saya berkenalan dengan stranger saya di media sosial. Dekat Facebook. Word dia simple saja. Ada FORMHD. Ada 6 word. Okay, ada 6 word. Dulu saya belajar 6 word. FORMHD. Kita panggil sebagai Form HD. Okay, Form HD ni, F ni mewakili family. Hai Juita, thank you bagi bunga. F mewakili family. O mewakili occupation. R mewakili recreation dia. FORM money. H health, dia punya kesihatan. D dream. So bila saya bersembang dengan orang kat kedai kopi, saya akan cuba dapatkan 5 perkara tu dulu. So, sebagai contoh lah, saya baru kenal orang tu mungkin dalam masa 2 minit. Okay, saya nak tahu dia, family dia berapa orang, dia anak ke berapa, dia tinggal dengan siapa, kan? Saya akan tanya dia. Contoh saya nak tahu family dia. Kalau nak tanya direct pun boleh. You ni adik-beradik berapa orang? Oh, 5 orang. Tak ramai juga 5 orang. Tanya tentang family. Sekarang you duduk dengan siapa? Duduk dengan mak. Betul tak? Duduk dengan rumah mak? Yes, duduk rumah mak. Ataupun dia cakap, oh tak, saya sekarang ni menyewa. Saya asal Kuching, tapi saya duduk dekat Bintulu. Macam itulah. Family dia. Kita tahu pasal family dia dulu. Kita tak cerita pasal business dulu. Kita akan korek dia punya maklumat. Okay? Macam CID lah. Kita nak tangkap orang ni. Macam CID lah kita tanya. Tapi tak direct sangat. Contoh macam saya nak tanya umur orang tu. Dulu sekolah mana Sekolah Petra Jaya Oh, SPM tahun 2000. Taklah. Saya SPM tahun 2001. Oh, SPM 2001. Nampak tak? Bila saya tahu dia SPM tahun 2001, saya dah tahu umur dia berapa. Itu dari segi umur. Okay? Kalau saya nak tahu dia pakai kereta apa, ataupun dia gaji dia macam mana, saya akan tanya, dulu bukan you sambung dekat Unimas dulu taklah, saya belajar sampai poli je, diploma. Oh, diploma. Oh, itulah diploma. Samalah dengan saya, diploma. So, bila kita tahu diploma, dia punya grades, gaji dia, kalau dia government, kita dah tahu. Kalau dia swasta pun kita tahu berapa skill gaji orang yang punya diploma. Kalau degree pun kita tahu. So, contohlah dia diploma. Bukalah Google lah. Contoh, diploma, pangkat dia penolong pegawai. Kalau bomba, penolong pegawai, penolong penguasa bomba. Kalau polis, mungkin sarjan. Kalau nurse, mungkin kalau 29 tu nurse lah. Kalau dia degree, mungkin grade 41 atau cikgu kan. Kita tahu, buka Google kita dah tahu. Okay, so kita nak tahu komitmen dia macam mana. Kan, dia dah beli rumah ke belum. Benda tu kita boleh tahulah. Kita boleh tanya dia. So, bila kita dah tahu family dia macam mana, anak orang kaya ke, orang miskin ke, orang sederhana ke, kerja dia gaji grade besar ke, grade kecil ke, okay? Rekreasi dia hujung minggu selalu pergi mana, okay? Dia punya hobi dia macam mana. Kalau hobi dia mungkin main basikal, kita tahu, oh, mesti bajet besar, betul tak? Kalau hobi dia mungkin
duduk rumah saja. Kita tahu dia punya karakter macam mana. Kalau money dia more kepada ada kaitan dengan dia punya family. Kalau kewangan dia ada kaitan dengan dia punya pekerjaan. Kalau dia kerja 10 tahun, kita tengoklah gaji 10 tahun macam mana. Kalau dah kerja 2 tahun, kalau setahun, kita pun tahu gaji orang tu macam mana. So, kalau dia sudah berfamily, sudah ada anak isteri dia kerja apa? Kalau dari segi kesihatan dia, tanyalah, mak you kat kampung ke ataupun dekat tinggal kat you? Tak, di kampung. Siapa jaga dia? Ada adik. Oh, sihat tak? Sihat. Kalau dia cakap, oh tak lah, dia ada dah tinggi, mak saya ada kencing manis. So, di situ kita janganlah catat dekat kedai tu. Waktu kita jumpa tu, tulis, oh mak dia sihat, dia punya gaji 3,000, dia baru kerja setahun, isteri dia ada seorang, anak dia 3 orang. Jangan tulis depan dia. Tulislah waktu you balik rumah nanti ataupun dalam kereta you tulis terus. Betul tak? So, bila kita dapat tahu dia punya background tu, dari segi kesihatan family dia, kesihatan dia sendiri. Yang last kali tu, kita nak tanya pasal dream dia. Dream. Dulu saya selalu tanya tau. Kalau contohlah macam kereta mewah lalu ke, Ferrari ke, BMW ke, Mercedes ke. Ataupun saya gunakan contoh macam ni. Tahu tak hari ni hari apa? Rabu. Rabu ni selalu biasa orang beli nombor tu tak? Kalau kena 4D, Toto ataupun loteri tu 2 juta ringgit, kau nak beli apa? Mungkin dia akan cakap, okey, kalau aku dapat kena loteri, aku akan beli BMW. Ataupun dia cakap dia nak beli rumah. Ataupun dia cakap sekejap. Okay. So, bila kita tahu dia punya dream macam mana, contohlah kita tanya tadi kan, dia kalau kena nombor toto ataupun loteri, dia nak beli kereta mewah ataupun dia nak beli rumah. Ataupun kalau dia tiba-tiba ada orang bagi duit 100,000 dekat mata dia ataupun 2 juta, macam kalau dia nak pergi haji lah, dia nak pergi umrah lah. So, di situ kita tahu apa yang dia sebut tu adalah dream dia. So, bila kita dah kumpulkan ke semua maklumat tu tadi, form SD, di situlah baru kita tahu kunci. Kita nak buka minda dia guna F ke, nak guna O ke, nak guna H ke, nak guna D ke. Kita try lah satu-satu. Sebab setiap orang ni dia ada kunci dia masing-masing. Okay? Dia tidak akan buka minda dia kalau tidak ada kunci. Kita tak dapat buka minda dia. So, perkara pertama kita kena buat adalah kita kena buka minda orang. Kalau kita nak buka minda orang, kalaulah kita tidak tahu dia punya background, kita terus cakap, you sekarang kerja susah tau. Kenapa you tak nak cari part time? Kenapa you tak nak buat business? You hidup susah-susah. Entah orang kat depan you tu lagi kaya daripada you. Entah orang kat depan you tu lagi hebat dia punya kehidupan. So, di situ kita rugi kalau kita tak mengenali orang. So, kita kenal dulu dengan orang tu, baru kita tahu keperluan dia. Okay? Ada orang, dia buat business bukan kerana duit semata-mata. Mungkin dia nak buat bisnes. Pada peringkat awalnya, dia nak bantu keluarga dia dari segi kesihatan. Atau di peringkat awal dia nak bagi bisnes ni kepada isteri dia. Ataupun di peringkat awal dia hanya baru nak mencuba dalam perniagaan. Tapi apabila kelamaan, dia tengok perniagaan tu, dia dah masuk dalam perniagaan tu, dia hari pertama dia berkobar-kobar tu, dia dapat duit. Bulan pertama dia dapat income beratus, bulan kedua dapat income beribu, sampai 10,000, 20,000. Di situ barulah dia akan mencintai perniagaan tu. So, di peringkat awal, mana ada orang terus nak excited dan mencintai perniagaan tu. Kecuali dia buat, dia terus dapat income. So, itu yang berlaku. Kita jangan paksa orang untuk terus suka pada apa yang kita buat. Okay? Sebab kita punya background, kita punya sejarah hidup, kita punya kisah hidup kita tidak sama. Sebab itulah bila saya jumpa dengan orang, saya lebih suka berkenalan dengan orang dulu. Mungkin cara saya agak lambat. Saya agak lambat sebab saya nak kenal orang tu dulu. Okay, ada orang cepat. Dia ada jumpa orang, dia terus offer business. Okay, itu boleh. Apa yang saya buat sekarang, adalah setiap hari saya akan post dekat media sosial. Okay, post saja, post. Sebenarnya ada orang tengah memerhatikan you. Ada orang tengah melihat you punya kehidupan. Okay? Mungkin hari ini tidak. Mungkin esok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, baru dia nak tanya. Sebab apa? Kunci dia tadi, mungkin apa yang kita post tu, dia bukan kunci untuk buka minda dia. Mungkin bulan depan, you post lagi pasal kesihatan.
Mungkin you akan cerita ada kawan you, dia kena kencing manis pada usia 38 tahun. Dia sekarang ni tengah merawat diri, dia cucuk sendiri, injection diri. So mungkin tu dia pun kencing manis juga. Dia tu kunci dia. So bila dia tanya baru kita buka minda dia. Oi, kawan aku tu sekarang alhamdulillah dia mula sembuh. Bila dia ambil Pytech tu dia mula sembuh. So itu kunci dia. Ada orang kunci dia duit. Mungkin dia dah stres sangat, gaji dia 1,500, tolak kereta dah 500, tolak rumah sewa dah 300, tolak mak bapak lagi, tolak anak lagi. Gaji 1,500 tinggal 100. Kalau gaji 2,000 tinggal 300. So mungkin itu kunci orang tu. Sebab itulah sebagai seorang usahawan di media sosial zaman sekarang, kita kena sentiasa expose diri kita. Kita sentiasa jangan putus asa. Post saja apa saja. Kalau tak ada idea sangat, apa yang leader you post, itu yang you post. Kalau leader you ucap selamat pagi, you ambil tu selamat pagi. So mungkin kalau dah tak ada idea sangat lah tu. Kalau ada idea, contoh pagi tu mungkin you boleh tiru you punya leader. Dia ucap selamat pagi, you tak ada idea kan? You tak selamat pagi. Mungkin tengah hari you lunch dengan you punya kawan, lunch dengan you punya bos ke, lunch dengan you punya saudara, you ambil gambar, post lah. Cerita pasal you punya aktiviti harian. Okay? Dan diselitkan lagi dengan you punya perniagaan. Itu cara lah. Okay? Sebab tu perkongsian saya pada malam ni more kepada strategi ataupun skill dalam business network marketing. Cuma sekarang ni macam saya nak kata cepat tidak, nak cakap lambat pun tidak, sebab saya keep going, buat. Saya percaya satu hari nanti saya akan berjaya juga dalam perniagaan ni, sebab saya nampak dia punya jalan, saya nampak dia punya visi dan misi bisnes ni sangat jelas. Okay, company pun baru set up dekat Malaysia. Okay, Singapura baru nak masuk sikit, Indonesia baru nak masuk sikit. So market dia sangat-sangat luas. Okay, ilmu setiap hari ada orang bagi ilmu. Okay, marketing punya bahan setiap hari ada orang bagi marketing punya bahan. Dia punya apa lagi, video setiap hari ada video. Nak tak nak je you post. Sebab saya tengok orang, dia cakap dia nak berubah, dia nak ada duit lebih, dia nak ada side income, tapi video dalam grup yang leader bagi pun dia tak post. Okay, video free, tak perlu edit apa-apa, just post pun dia tak post. Itu saya rasa pelik lah. Saya rasa pelik dengan sikap manusia lah. Tapi itu tak mengapa. Itu dia punya hal. Okay, yang paling penting bila kita dah mula berniaga, okay, jangan main-main. Kita buat sungguh-sungguh. Okay, kalau kita dah ada network, kita bantu dia. Macam saya lah. Okay, bila saya ada network, saya buat satu grup Telegram. Dekat situ saya akan letak video dekat ayat marketing, saya akan ajar cara sharing, saya akan ajar cara untuk post, bila nak post. Okay, ilmu tu dapat daripada mana? Saya pun belajar juga, saya ajar mereka balik. Mereka guna, tak guna, mereka pakai, tak pakai, itu hak dia masing-masing. Sebab ada orang buat bisnes ni, dia hanya sekadar nak dapat RM100 sebulan. Ada orang join bisnes ni, dia sekadar nak beli produk dengan harga yang lebih murah. Okay, insyaAllah semoga Tuhan memberi sukses. Terima kasih Juwita, terima kasih. Semoga anda pun berjaya dunia akhirat. Okay, dalam apa juga bisnes yang dijalankan. Okay, so matlamat kita tidak sama. Tapi macam saya yakin sangat-sangat perniagaan SKV ni sangat membantu. Sebab apa? Dia mengikut trend. Dia mengikut trend. Sebab apa? Satu, saya tak perlu keluar modal yang besar. Kedua, saya tak perlu pergi post. Saya tak perlu simpan stok. Leader pun bagus. Dia punya duta produk pun bagus. Dia punya produk pun banyak. Dia punya sistem company, website dia pun cantik. Tak perlu kacau apa-apa lagi. You join saja, you dah ada website you sendiri. You ada macam satu tempat rujukan video kat mana, ambil kat mana. Dia punya marketing plan, ambil kat mana. Okay, cuma you sentiasa bagi tahu kat orang, bagi tahu dekat media sosial, dekat Facebook, dekat TikTok, dekat mana-mana lagi, ataupun kawan sekerja, kawan rakan sekolah, grup WhatsApp, status, gunakan semua apa yang ada. Itu yang saya buat sekarang. Okay, so kenapa saya boleh terjebak balik dalam perniagaan ni? Inilah jawapan dia.
Pertama, saya rasa rugi bila saya ada ilmu dalam network marketing tapi saya tidak amalkan, saya tidak gunakan untuk masa depan saya, untuk perkembangan hidup saya, untuk kejayaan saya rasa sangat rugi. Sebab saya telah spend almost 9 tahun dalam network marketing. Ilmu tu bagi saya masih boleh diguna pakai. Cuma saya perlu olah dia sikit, saya perlu edit sikit, saya perlu atur sikit sesuai dengan perniagaan, sesuai dengan zaman, sesuai dengan platform apa yang saya gunakan. Itu yang saya gunakan sekarang. Okay, so pada rakan-rakan yang ada buat bisnes, teruskan. Okay, apa-apa juga perniagaan yang anda buat, teruskan, jangan berputus asa. Sebab zaman sekarang ni zaman yang sangat mencabar. Okay, zaman sangat mencabar. So kita kena upgrade diri sendiri. Kita jangan malu untuk tambah ilmu. Kita jangan malu untuk bertanya. Kita jangan malu untuk post dekat status. Macam saya kan, kadang-kadang kalau ikut umur kan, saya dekat 40 tahun umur, tak patutlah main Facebook lagi dah kan. Tapi apa boleh buat? Sebab kita tidak tahu kejayaan kita macam mana, bila dia bagi. Rezeki kita besar ke kecil sampai bila. Macam dulu saya pernah dibagi kejayaan sangat luar biasa. Okey, saya dalam masa 2 bulan saya boleh buat jualan sehingga 150,000 2 bulan. Lepas tu dalam masa setahun saya boleh buat jualan sehingga 10 juta ringgit. Siapa sangka pada usia 25 tahun saya sudah ada kereta mewah. Pada usia 25 tahun saya sudah ada rumah saya sendiri. Okey. Lepas tu saya pada usia 25 tahun saya sudah melancong ke beberapa buah negara. So itu kita tak tahu rezeki tu Allah bagi waktu tu. Mungkin kita lupa pada dia. Mungkin kerana kita lupa untuk belajar ilmu lain selain daripada ilmu berniaga, ilmu agama kita tak belajar, ilmu pengurusan kewangan kita tak belajar. So itu benda-benda tu yang mungkin menyebabkan kita gagal dalam kita punya perniagaan. Tetapi pengalaman tu sangat mahal. Pengalaman tu yang akan membuat bila you naik satu hari nanti, you naik satu ke puncak lagi, you susah untuk jatuh sebab you dah ada pengalaman. You sudah ada langkah kan. Langkah tu, you takkan langkah lagi tempat yang salah. Okay. Sebab itu saya mencari satu perniagaan yang sempoi, yang simple. So, Alhamdulillah saya jumpa sekarang. Okay. Dan saya juga amalkan produk dia. Ini adalah satu produk yang saya amalkan, iaitu Afia Cafe. Tidak ada gula. Okay. Kalau nak manis, saya letakkan zero ni. Zero ni sebab ada seorang kawan saya, sama sekolah dengan saya. Okay. Dia dah kena kencing manis. Dia dulu berat tau. Dia badan dia gemuk sikit. Gemuk daripada saya. Okay, gemuk. Tapi sekarang dia kurus daripada saya. Bulan lepas dia ada ambil Pytech dengan saya. Dia ada ambil Defend. Dia ambil Zero juga dengan saya. Saya tanya dia, you sekarang dah ambil insulin ke? Yes, dia sudah ambil insulin. Dia dah cucuk sendiri. Okay, so saya sangat kesian. Itu kawan baik saya. Dia waktu saya study dulu, saya tak ada duit. Dia pinjam dengan saya. Okay, saya tak ada makanan, dia bagi saya makanan. Saya tak ada kenderaan untuk turun pergi belajar. Dia tumpangkan saya kereta, tumpangkan saya motosikal dia. Bukan baik saya. Tapi sekarang ni dia dah kena kencing manis. So, waktu tu saya bagi produk dengan dia. Sekarang dia dah mula amalkan. Saya berharap saya dapat membantu dia lah untuk mengurangkan ataupun kalau boleh sembuh teruslah daripada kencing manis tu. Itu kawan saya. So, ini matlamat saya. Saya kalau berjaya, Alhamdulillah. Okay, itu rezeki daripada Allah. Tapi kalau lambat untuk berjaya pun tak apa. Saya teruskan buat saja, buat share dan ulang-ulang. Macam apa yang saya kongsi malam ni kan. Mungkin yang tengok 4 orang kan. Macam mana nak kaya kalau 4 orang tengok? Okay, buat lagi ulang. Esok 4 orang lagi, lusa 4 orang lagi. Sehinggalah berjumpa dengan orang-orang yang memerlukan perniagaan. Orang-orang yang memerlukan produk. Orang-orang yang memerlukan tempat untuk bergantung, untuk mencari peluang ataupun rezeki. Okay, so terima kasih pada yang bersama dengan saya pada malam ni, yang bagi like, sampai 1000 like. Tak pernah lagi saya dapat 1000 like. Mungkin saya dah lama tak buat live. Okay, saya agak free sikit malam ni, agak free. Okay, sedangkan esok assignment nak hantar. Saya jenis yang nak mengubah kehidupan. Saya jenis yang nak improve. Tahu tak, saya daftar, saya masuk kerja tahun 2018. Saya masuk kerja dengan state, kerajaan negeri lah. Okay. Lepas tu, masuk saya kerja. 3 bulan selepas saya melapor diri, saya training di pusat latihan polis di Shah Alam, di Ceras. Lepas tu saya latihan polis di Pulau Pol. Lepas habis training tu, saya terus daftar di UiTM. Sekarang saya ambil degree dalam admin science.
Sekarang dah semester 7, saya ada 3 sem lagi nak habis degree saya. Dulu saya tamat belajar sampai diploma saja, dan gaji diploma tak cantik. Saya nak ada degree, saya nak ada ilmu pengurusan yang betul-betul bagus. Saya ambil degree. Okay, mungkin dalam setahun 2 lagi saya akan grad, dan mungkin perniagaan juga akan berkembang. Itu target saya dalam kehidupan saya. Okay, so sentiasa improve diri sendiri. Okay, walaupun orang cakap, umur dah nak masuk 40 tahun, tapi lagi nak sambung study, lepas tu kerja lagi, lepas tu nak buat business lagi, lepas tu family lagi. Dulu lagi dahsyat tau. Saya berniaga di pasar malam. Lepas tu saya supply sebok juga. Lepas tu saya jual sugar bomb juga. Lepas tu saya study juga. Lepas tu saya kerja juga. So sampai pekerja saya di pasar malam, di tapak uptown, bang, macam mana abang menguruskan masa? Kerja lagi, lepas tu bisnes stokis sugar bomb lagi, lepas tu pasar malam lagi, lepas tu nak buat sebok lagi, lepas tu assignment abang lagi, lepas tu abang travelling lagi. So macam mana abang mengurus masa? Saya pun tak tahu macam mana saya mengurus masa. Saya buat apa yang ada dulu, saya buat. Okey je sampai sekarang, okey. Okey. Sempat lagi post dekat Facebook pagi-pagi, bangun pagi tengok dulu. Okey, bangun pagi post dulu. Tapi sebelum saya nak post pagi tu, malam ni saya dah plan apa yang saya nak post pagi esok. Okey, kalau tidak pagi esok 15 minit, 30 minit tengok Facebook apa nak tulis apa ni. Selamat pagi, semalam dah ucap selamat pagi. Hari ni kan selamat pagi lagi kan. So kena cari. Okey, belajar daripada leader-leader. Belajar daripada orang hebat-hebat. Banyak tau. Apa-apa bisnes mesti ada leader dia. Apa-apa bisnes mesti ada orang berjaya. Dan mesti ada orang yang gagal juga. Itu tip dia. Okay, you nak berjaya, nak gagal, itu terpulang dengan cara you berusaha. So, sebelum tidur, saya ambil ni. Okay. Saya ambil Nutriel ini. Ini untuk anda senang membuang pada esok hari. Sebab hari ni kita dah makan berkilo-kilo. Okay, so saya ambil Nutriel ni supaya senang untuk buang air besar. Ini adalah salah satu tip dia. Tip kalau nak sihat, usus kena jaga dulu. Usus jaga, lepas jaga usus okey, baru kita ambil benda lain. Sebab dah cuci usus, baru kita ambil High-Tech ke, kita nak ambil Radiance ke, kan? So, usus penting. Sebab tu bila ada customer tanya saya, apa produk SKV yang bagus untuk you starting, okay, saya akan suggest Defend dan Nutriel ini. Okay, yang lain-lain tu, lepas you ambil ni, you boleh ambil yang lain. Okay, so, panjang dah celoteh saya pada malam ni. Okay, terima kasih pada yang support saya. Saya betul-betul doa supaya you all pun sukses. Okay, kalau yang pernah gagal ni, lantaklah itu gagalan dulu. Itu dulu punya cerita. Okay, kalau kita lihat banyak orang hebat dekat dunia ni pun, dia pernah jatuh, dia naik semula. Jatuh, naik semula. Okay, so itu tak ada masalah. Itu adalah lumrah kehidupan. Okay, tapi kalau nak berjaya, kena belajar lagi. Ilmu kena banyak. Kedua, jangan berhenti. Okay, yang ketiga, percaya pada you punya leader. Dan seterusnya, jangan lupa berdoa. Okay, jangan lupa berdoa selepas berusaha. Okay, itu saja tip dia. Okay, sekian daripada saya. Nanti kalau ada perkongsian lagi, insyaAllah malam esok saya buat live lagi, tambah kawan-kawan lagi. Okay, bagi yang dah bagi apa tu, dah bagi bunga, terima kasih. Yang bagi like, terima kasih. Panjang umur. Okay, mudahan kita orang kaya-kaya semua. Jangan hidup mengisak lagi. Telur susah cari ni tu. Nak berjual di pasar malam pun susah ni tu. Hujan aja. Tadi hujan, geng-geng saya tempat tadi pergi ke nak ya. Pergi ke pasar malam. Pasar malam hujan. Kesian saya tengok dia punya peniaga. Tapi tak apalah, itu mungkin rezeki Allah nak bagi cara lain lah. Okay, ya jap malam tu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye bye.